dalam perkara yang ketiga, rukun pengurusan jenazah, ya. Maka jenazah orang Islam yang telah sempurna dimandikan, dikafankan, wajib disolatkan sebelum dikebumikan. Saya hari ini mengupas daripada kitab yang saya tulis sendiri, yang saya susun sendiri, Pengurusan Jenazah Mudah Sahaja, yang mana buku ini tuan-tuan boleh dapatkan di pejabat SPJM, khususnya di Taman Melewati, dan juga di Shopee. Nanti kalau dapat saya punya admin mungkin boleh letak dekat link dekat bawah tu, kat komen, ya, untuk pembelian secara Shopee untuk buku ni, ya. Rasulullah SAW pernah mengarahkan sahabat-sahabatnya untuk solat jenazah apabila ada kematian, kerana ia satu kewajipan. Berkata Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, pada satu ketika kami sedang duduk di sisi Nabi SAW. Lalu ketika itu dibawa jenazah, baginda pun berkata, solatlah sahabat kamu itu. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya antara perkara sunat yang boleh kita lakukan ialah kita hadir untuk solat jenazah bersama-sama, ya. Rukun ke atas jenazah, wajib solat jenazah, ya, wajib ke atasnya untuk kita solatkan dia. Namun rukun pada kita untuk mengerjakan solat jenazah ini sunat. Namun ia tergolong dalam kategori fardu kifayah. Bermaksud kalaulah dalam satu kampung itu tidak ada orang yang mengambil tanggungjawab untuk solat jenazah, maka dia ataupun satu kampung itu akan menanggung dosanya. Dosa akan tanggung, ya. Tapi kalaulah di antara kampung itu ada seorang saja yang dah solat jenazah, maka terangkatlah hukum ataupun rukun yang wajib ke atasnya. So orang lain dianggap sebagai sunat saja, ya. Baik. Solat jenazah dilakukan oleh orang hidup ke atas orang yang meninggal dunia untuk meringankan bebanannya. Ini kerana dalam solat ini mengandungi banyak doa-doa yang kesemuanya kembali untuk kebaikan si mati. Sebab itulah kalau kita hadir untuk solat jenazah, selain daripada manfaat kita dapat pahala yang besar, Nabi sebut, barang siapa yang hadir solat jenazah, maka dia mendapat pahala 1 qirat. Makna 1 qirat itu besar mana? Kata Rasulullah SAW, sebesar ataupun seberat gunung Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Satu amalan yang ringan, satu amalan yang ringkas, tapi pahalanya besar menggunung tadi, ya. Oleh sebab itulah seharusnya kepada mereka yang mendirikan solat jenazah ini untuk melaksanakannya dengan ikhlas, penuh khusyuk serta berharap pengampunan Allah kepada si mati. Janganlah kita buat kerana kita buat ni kerana duit. Ada juga kan tempat solat jenazah ni tak dibayar. Ada juga kan. Jadi kita tidak mahu niat kita nawaitu kita ini mengganggu menyebabkan kita ini tidak ikhlas untuk menunaikan solat jenazah. Seterusnya, hajat kita untuk memohon keampunan Allah kepada si mati ini tidak diperkenankan. Kita mintalah biar ikhlas, ya. Inilah tujuan terbesar solat jenazah yang kita lakukan, dan hukum mendirikan solat jenazah adalah fardu kifayah yang mana kita telah sebut dalam sesuatu kawasan itu. Jika seorang dah buat, maka semuanya akan terangkat. Baik. Siapa yang layak menjadi imam? Ini persoalan dia. Kadang-kadang jadi imam ni persoalan dia. Sebaiknya siapa yang jadi imam? Imam masjid ke, imam surau ke? Untuk solat jenazah ni, siapa yang layak jadi imam? Kan? Baik. Dalam hal ini, kita kena ingat bahawa orang yang layak menjadi imam ni ikut susunannya ialah yang pertama, bapa dia. Kalau anak yang meninggal dunia, bapa yang selayaknya orang utama untuk jadi imam untuk anak dia. Kan? Tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan ke, kalau meninggal, ayahlah yang jadi imam. Jadi kalau kita ni seorang bapa, kena belajarlah solat jenazah. Jangan bapak tak tahu apa pun dia solat jenazah ni. Nak macam apa ya? Ni, masuk dalam kelas ni, insya-Allah kita akan tahu. Kemudian, jika bapa tak ada, datuk dia pula. Kalau tak ada datuk, moyang dia pula. Tak ada moyang datuk, bapak kepada moyang. Kalau tak ada bapak kepada moyang, datuk kepada moyang. Kalau tak ada juga, moyang kepada moyang. Panjang pula kan. Kalau hiduplah kan. Maknanya, kita nak yang ke atas. Itu senarai dia. Kemudian, kalau misalnya kata seorang bapa pula meninggal, ayah dia meninggal, siapa yang kena solat jenazah? Anak lelaki dia dah jadi imam, ya. Anak perempuan boleh? Boleh jadi makmum kat belakang, ya. Anak lelaki, maknanya seorang anak pun wajib untuk belajar solat jenazah ini juga. Kalau anak lelaki tak ada, siapa pula?
cucu dan ke bawah. Mana cucu dia pula kan? Cucu solatkan jenazah, atuk dia kan jadi imam. Ya, cucu ke bawah. Kemudian kalau misalnya kata tak ada anak, tak ada cucu, macam mana pula? Kita panggil saudara lelaki seibu dan sebapa, adik-beradik dia yang lelaki. Contohnya saya meninggal dunia, adik-beradik lelaki kalau ada, dialah yang berhak jadi imam. Kalau sekata adik-beradik saya ada, saya ada anak lelaki, maka anak lelaki saya lebih afdal daripada adik-beradik lelaki saya tadi. Faham tak? Maknanya anak lebih afdal untuk jadi imam berbanding saudara-saudara adik-beradik kita yang lain. Itulah kan. Baik. Kemudian saudara lelaki sebapa, adik-beradik yang kita panggil satu bapa, bin yang sama. Ya, tapi mak lain. Bapa dia kahwin 4. Di bapa dia kahwin 4, kita pun ada adik-beradik yang kita panggil bukan tiri. Sebab kita bin yang sama, kan? Cuma berbeza mak. Maka itu tingkatan dia. Kemudian siapa lagi? Kalau tak ada semua di atas tadi, anak lelaki saudara seibu sebapa. Makna kata anak lelaki saudaranya ialah contoh saya ada mempunyai kakak saya ada anak lelaki. Maka tu anak buah saya boleh jadi imam, afdalnya. Ya. Kemudian anak lelaki saudara seibu, demikian juga. Seterusnya mengikut tertib asobah dalam ilmu faraid. Asobah pembagian harta dan sebagainya, siapa yang berhak. Maka di sinilah kita katakan bahawa orang-orang yang diutamakan ialah waris-waris yang terdekat. Ya, okey. Baik. Rukun solat jenazah ada berapa? Ni persoalan dia. Kadang-kadang orang keliru kan. Rukun solat jenazah ni berapa ya? Ada berapa? Ada yang kata ada 13. Ada yang kata ada 4. Jadi berapa sebenarnya rukun solat jenazah ni? Maka di sini kita kena tahu bahawa solat jenazah ini ada 7 rukun dia. Yang pertama, niat. Niat macam mana? Nanti kita tersentuh. Yang kedua, berdiri tegak. Dia sama macam kita solat biasa. Niat, berdiri tegak. Solat jenazah dilakukan dalam keadaan berdiri saja ya. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Jangan pada pandai pula kita nak rukuk kan, Allahu Akbar, takbir yang kedua tu kan. Digelakkan orang je nanti. Ya. Dan tidak ada azan dan iqamah sebelum memulakan solat. Tak ada azan. Jangan pada pandai Allahu Akbar. Apa ni? Azan kan nak solat? Tak ada. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat pula tak ada. Ya. Kita hanya boleh panggil Salatul jamiah. Tu boleh. Solat. Mari solat. Salatul mayat rahimakumullah. Solat mayat. Moga-moga dirahmati Allah. Makna kata kita panggil orang. Tak ada masalah. Tapi tidak ada. Itu bukanlah satu pengkhususan. Kena buat. Tidak. Ya. Tak buat pun tak apa. Kemudian yang ketiga. Takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Maka itu di antara rukun dia. Takbiratul ihram apa dia? Yang pertama, Allahu Akbar, tu dah dikira pertama. Ya. Kemudian kedua, ketiga dan keempat. Kemudian rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Kita dah niat, kita takbir pertama, Allahu Akbar. Terus baca surah Al-Fatihah. Jangan pandai-pandai nak baca iftitah pula. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira. Tak perlu untuk solat jenazah. Hanya terus masuk kepada surah Al-Fatihah. Dan bacaan dia bacaan perlahan lah. Sir. Bukan jahar. Sir maknanya perlahan. Jangan kita buat macam sembahyang fardu untuk maghrib, subuh ataupun isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak keharu makmum kan? Solat jenazah. Amin kan? Jangan. Ya, tidak ada tuntutan untuk baca kuat. Ya. Rukun yang kelima, selawat kepada Nabi SAW selepas takbir kedua. Lepas kita takbir kedua, Allahu Akbar, kita selawat. Selawat macam mana? Ya, ringkas pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampailah bil alamin innaka Hamidum Majid pun lagi baik. Ya, terpulang pada kita. Ya, kalau kita ambil selawat macam mana tahiyat akhir selawat tu, namanya selawat Ibrahimiyah. Untuk takbir yang kedua. Kemudian rukun yang keenam,
Berdoa untuk jenazah selepas takbir yang ketiga. Berdoa pun salah satu rukun juga kan. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, lelaki. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang perempuan. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, untuk jenazah yang ramai. Kalau jenazah pondan, macam mana jenazah pondan kan? Allahumma ghafir lahu hahum ke tidak? Allahumma ghafir lahu juga, tidak ada hu hahum, tidak ada hi, Allahumma ghafir lahi, tak ada kan? Allahumma ghafir lahu, sebab tak tahu kan, tak ada juga kan. Dia tetap hu ataupun ha ataupun hum. Kalau pondan yang dah ubah jantina ada pun, tetaplah Allahumma ghafir lahu, berbalik kepada hukum asal kejadian dia. Dan takbir yang ketujuh ialah memberi salam selepas takbir yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah merupakan rukun-rukun dalam solat jenazah. Baik. Niat solat jenazah macam mana? Niat ni saya bagi contoh satu ya, kalau nak baca dalam bahasa Arab ya. Salli ala hadzal maiti arba'a ta'biratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kan? Salli ala, saja aku solat ke atas hadzal mait. Hadzal mait. Hadzal mait, jenazah lelaki ini. Kalau perempuan, hazihil mayitati. Hadzal mait, lelaki. Hazihil mayitati. Hazihil mayitati. Perempuan. Ya. Arba'a ta'birah, 4 takbir. Jangan arba'a raka'atin. Itu 4 rakaat. Jangan solat jenazah arba'a takbirah. 4 takbir. Fardul kifayah, fardu kifayah, fardu kifayah, fardu ke atas diriku kan. Makmuman. Jadi kita makmum, jadi makmumlah. Kalau imam, imaman ya. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Panjanglah. Tak apa, baca Melayu pun dalam hati ya. Dalam hati, saja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala pun sudah memadai. Okey? Baik. Cara nak solat jenazah ni macam mana? Ni kadang-kadang timbul persoalan. Jenazah ni perlu diletakkan macam mana kedudukan dia? Melintang di hadapan imam. Melintang. Jangan menegak. Jangan melurus. Mesti melintang. Ya. Manakala imam dan makmum menghadap kiblat dan kepala jenazah itu di sebelah kanan bagi jenazah perempuan. Jika jenazah lelaki, kepalanya diletakkan di sebelah kiri imam. Adakah benda itu fardu? Tidak. Adakah benda itu wajib? Tidak. Makna tentang kedudukan jenazah, kepala kanan ke kepala kiri ke, bukan masalah kefarduan solat jenazah. Ya, maka itu adalah salah satu kaedah yang mana nak menentukan jantina jenazah ni, sebab jenazah dah dibungkus dalam kain kapan. Kadang orang yang baru datang tak tahu ni jenazah lelaki ke perempuan ni kan. Tengok kat mana kepala diam. Oh, kepala sebelah kiri, ini jenazah lelaki. Oh, kepala sebelah kanan, ini jenazah perempuan. Kalau tanya saya mana afdal, mana lebih baik? Maka bagi saya, atas rujukan kitab-kitab yang lama juga, ada sebahagian yang menyebut sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Sebab jenazah lelaki atau perempuan semua sebelah kanan. Sebab itulah kedudukan jenazah di dalam kubur. Dalam kubur, jenazah akan duduk kepalanya sebelah kanan. Melintang menghadap kiblat, kepalanya sebelah kanan. Tak ada beza lelaki dan perempuan, ya. Tetap sebelah kanan. Maka itulah di antara dalilnya kenapa jenazah mesti sebelah kanan. Namun tidak jadi masalah kalau kita nak letak jenazah lelaki kepala sebelah kiri, jenazah perempuan sebelah kanan. Bukan jadi masalah, ya. Yang penting mayat mesti ada di depan. Jangan diletak belakang imam. Itu pandai nama dia, ya. Baik. Sahaja aku solat, itu niat dia, kemudian kita pun solat. Sekiranya jenazah itu lelaki, imam perlu berdiri setentang dengan kepalanya. Kepala mayat ni, imam setentang. Maksud dia situ. Kiranya jenazah itu perempuan, imam perlu berdiri setentang dengan pinggangnya. Berdiri kat tentang, biar orang tahu. Ini semua adalah kaedah, bukan satu kewajipan. Kena faham jelas kat situ, ya. Baik. Kemudian kita pun niat takbiratul ihram. Saya bagi contoh yang paling mudah sekali, ya. Baik. Kita baca niat. Saja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar.
baca surah Al-Fatihah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Takbir yang kedua, Allahu akbar. Selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi cantik selawat Ibrahimiyah. Sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga, Allahu akbar. Doa ke atas mayat. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling ringkas. Kalau tak ingat panjang-panjang pun, Allahumma ghafir lahu pun dah cukup dah. Ya, kalau perempuan Allahumma ghafir laha, kalau ramai Allahumma ghafir lahum. Takbir yang keempat, Allahu akbar. Kalau kita tak reti nak baca apa, duduk diam-diam pun boleh. Sampai imam bagi salam, kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kalau tak tahu nak baca apa-apa. Kalau nak baca, ada doanya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dia panjang lagi, itu punya ringkas dah. Kalau tak ingat juga tapi nak baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun dah sudah memadai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dapat pahala satu qirat. Itu dia kan. Baik. Kemudian kita tengok pula soal jawab berkaitan solat jenazah. Soal jawab berkaitan solat jenazah. Baik. Kita tengok dia. Kalau ada soalan dekat Facebook ke apa ke, boleh. Ya, saya pantau melalui ni. Kita buat santai saja. Soalan-soalan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita hari ini boleh kemukakan, insya-Allah kita akan bincangkan. Baik. Berikut adalah beberapa soalan saya nak bicara dalam buku ini. Ada beberapa soalan yang telah saya bukukan. Caranya ialah bagaimana niat jika tidak tahu jenazah lelaki ataupun perempuan. Ni biasa. Biasanya kan kalau kita solat Jumaat lah, sebelum ni kan kita selalu solat Jumaat, kadang-kadang ada jenazah. Ni berlaku juga kan. Kemudian tak tahu jenazah lelaki ke perempuan, imam pula tak bagi tahu, terus angkat takbir. Allahu akbar, kita tak tahu. Nak tengok kedudukan imam pun tak nampak. Jenazah ni imam dia duduk belah kanan ke belah kiri kan. Jadi kita tak tahu. Macam mana kita nak buat? Iaitulah dengan seumpama seseorang yang berada di masjid kemudian diumumkan minta para jemaah untuk solat jenazah. Sedangkan dia tak kenal jenazah, bahkan dia tak tahu pun jenazah ni lelaki ke perempuan. Macam mana nak buat? Dalam keadaan begini, tunaikan hajat mereka dan niatkan dalam hati. Kalau tak tahu jenazah lelaki ke perempuan. Sahaja aku solat kata jenazah yang disolatkan imam 4 takbir sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Cukup. Maknanya niat kita bergantung kepada imam. Sahaja aku solat ke atas jenazah yang disolatkan imam 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Maknanya kita bergantung kepada imam. Itu soalan dia. Soalan yang kedua, jenazah mestilah seorang yang Muslim. Adakah jenazah yang bukan Muslim boleh disolatkan? Persoalan dia. Jenazah yang wajib solatkan adalah jenazah orang Islam sahaja. Sekalipun keislamannya hanya dilihat daripada ibu bapanya Islam atau salah seorang daripada mereka Islam. Contohlah kan. Dia ni masuk Islam tapi tak beramal cari Islam. Ada juga kan orang mu'alaf masuk Islam tapi tak beramal cari Islam. Tapi dia masuk Islam. Pendaftaran dia ada dalam JAIS ataupun dalam Jawi ke apa ke semua ada. Jadi di sini kita nak solat ke tidak? Tapi tak pernah nampak dia sembahyang. Maka begini, kita pun ambillah jalan tengah, solatlah jenazahnya. Itu lebih baik. Ya. Boleh juga dilihat dari negeri tempat tinggalnya. Contohnya lah kan, saya menguruskan jenazah unknown. Jenazah unknown ni jenazah yang tidak tahu identitinya. Yang tidak dituntut. Banyak kat hospital tu jenazah unknown. Mayat yang dijumpai seorang diri mati. Mayat yang kes bunuh ke, tak ada orang nak tuntut dia ke apa ke. Maka jenazah begini macam mana kita nak solatkan jenazah dia? Ini Islam ke tidak kan? Identiti pun tak tahu. Maka kita tengoklah dalam negara kita ini, majoritinya Muslim kan? Maka kita solatlah jenazahnya. Walaupun dia ni kita tak tahu, mungkin dia ni seorang bukan Islam pada hakikatnya. Tapi sebab kita tak tahu, solat saja, tak rugi pun ya. Baik. Jenazah dia macam mana nak uruskan? Tetap cara yang sama. Kita mandikan dia, kita kafankan dia, kita solat dan kebumikan dia sama macam orang Islam. Sebab kerana dia tidak diketahui identitinya. Unknown kata dia ya. Bahasa Melayu apa
Tidak diketahui bukan anu anon ya. Baik. Jenazah begitu juga wajib didirikan solat ke atas orang Islam yang melakukan dosa besar dan orang yang dihukum mati oleh pemerintah. Ada orang fikir, contohnya kan orang tu mati bunuh diri. Mati bunuh diri kan. Macam mana? Maka wajibkah kita solat jenazah? Orang kata dia ni dah murtad sebab apa? Dia dia bunuh diri. Bunuh diri kena faham ya. Bunuh diri bukan tanda murtad, bukan ya. Bunuh diri itu adalah salah satu dosa besar. Dan kita tidak boleh menghukum dia murtad selagi mana dia tak isytiharkan pun. Adakah sebelum mati itu diisytiharkan diri dia murtad? Kalau kita tak dengar, tak nampak dan tak tahu, maka tak boleh kita hukum dia dan sebagainya. Walaupun dia bunuh diri itu dosa besar, itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kewajipan kita sebagai seorang Islam, kena wajib solat jenazah dia. Ada setengah tempat dulu, dia tolak. Ni jenazah ni bunuh diri ni, kami tak nak solatkan dia. Ada juga macam tu kan. Ini kerana apa? Kerana faktor kejahilan masyarakat di situ. Ya? Baik. Jenazah orang yang mati syahid. Adakah kita orang yang mati syahid dalam peperangan tidak perlu dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Jenazah itu perlu dikebumikan bersama pakaiannya sesudah diambil senjata yang ada pada tubuhnya. Ini kalau orang yang mati syahid. Ingat ya, orang yang mati syahid jenazahnya mulia. Di sisi Allah Ta'ala, Allah sebut dia ni hidup. Walaupun kamu nampak dia mati, darah keluar daripada badannya, tapi sesungguhnya di sisi Allah, dia adalah hidup. Ya, hidup bagaimana? Di sisi Allah Ta'ala. Ya? Baik. Adakah jenazah ni disolatkan? Tidak. Kenapa tidak disolatkan? Kerana jenazah itu jenazah yang mulia. Ya? Tidak perlu mandi, tidak perlu kafan, tidak perlu solat. Jenazah terus dikebumikan. Masya Allah tabarakallah. Itu siapa? Syahid fisabilillah. Syahid di jalan Allah. Yakni medan perang. Ya, berperang, tentera kita berperang, menegakkan agama, menjaga kedaulatan negara. Terkorban dia, maka jenazahnya mulia. Ya. Baik, bercerita tentang syahid. Syahid ni ada 3 bahagian. Saya pernah bicarakan selalu bab ini, tapi saya nak terangkan sekali lagi. Syahid ada 3. Yang pertama, syahid kerana dunia dan akhirat. Pertama, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni macam mana? Syahid dunia akhirat ialah syahid yang dikatakan tadi, syahid fisabilillah. Orang yang gugur di medan perang, maka dia adalah syahid dunia dan akhirat. Kenapa dunia dan akhirat? Kerana di dunia, jenazahnya tidak perlu dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya perlu dikebumikan. Dan di akhirat, dia akan dapat pahala syahid tadi. Ganjaran pahala syahid. Yang kedua, syahid akhirat. Siapakah golongan syahid akhirat? Golongan syahid akhirat ialah golongan yang Nabi sebut dalam sepotong hadis. Mafhumnya, bagi orang yang meninggal dunia kerana sakit perut, kerana wabak, kerana lemas, ibu yang mati bersalin melahirkan anak, orang yang mati ditimpa runtuhan, orang yang mati terbakar dan sebagainya, maka ia digelar syahid. Maka bila digelar syahid, adakah jenazahnya tak perlu dimandi, mandi kafan disolatkan? Tidak. Bukan begitu ya. Jenazah dia wajib mandi, wajib kafan, wajib solat dan kebumi seperti jenazah biasa yang lain, tapi dia mendapat ganjaran pahala syahid di akhirat nanti. Maknanya itu digelar sebagai syahid akhirat. Yang ketiga, syahid dunia. Syahid dunia ni macam mana pula? Syahid dunia ini golongan-golongan yang terlibat dalam medan peperangan fi sabilillah, kemudian dia meninggal dunia, gugur di medan perang. Namun setelah diselidiki bahawa dia ni mati bukan kerana dia ditikam oleh musuh, bukan kerana dibunuh, tapi kerana dia membunuh dirinya. Pernah berlaku dalam kalangan sahabat yang terkorban bila Nabi SAW mengatakan mereka ini semua syahid. Maka ketika itulah salah seorang sahabat yang hidup berkata, "Ya Rasulullah, si fulan ni dia mati bukan kerana dia dibunuh, tapi kerana dia membunuh dirinya sendiri, dia tikam." Sebab apa dia tikam? Kerana dia tak tahan dengan luka yang banyak di badan dia, maka dia ambil tombak, dia tikam dadanya sendiri. Maka matilah dia. Kata apa Nabi SAW? Jawab Nabi SAW, dia ke neraka. Wa iyazubillah. Kenapa ke neraka? Kerana dosa besar yang dibuat, kerana menikam dirinya tadi kan. Maka di sini kita faham bahawa dia
jenazahnya ini sama macam jenazah syahid yang lain yang terkorban di medan perang, tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu solat, hanya ke bumi. Tapi di akhirat nanti dia tidak ada pahala ganjaran syahid tadi. Waktu digelar syahid dunia. Okey ya. Faham tentang syahid kat situ. Baik, kita tengok, raikan persoalan-persoalan di Facebook ya. Okey, baik. Apa dia tu ni? Kalau nak solat jenazah lepas tu nampak ada keluar darah di hidung, macam mana ya? Solat jenazah lepas tu nampak ada keluar darah di hidung. Kan? Hidung apa? Tak cakap pula situ kan. Ni hidung sendiri ke, hidung mayat ke, tak tahu kan. Baik. Kalau dia cakap pasal hidung jenazah, contohnya darah keluar kan, maka kita perlu tahu ya, kalaulah sebelum solat air keluar darah dan darah tu mengotori badan dan juga pakaian si mati, maka kewajipan kita ialah membersihkan darah tu segera. Kalau susah nak bersihkan, kena tukar kain yang baru. Kena faham ya? Sebab syarat sah solat jenazah mesti bersih dan suci. Bersih dan suci ni apa? Daripada segala kotoran dan najis. Ya. Tapi kalau kita tengah solat tiba-tiba keluar darah daripada jenazah ni, hidung ke mana-mana saja anggota badan, maka itu dimaafkan. Kenapa? Dia berlaku ketika solat, bukan sebelum solat. Ya. Adapun jika jenazah tu berdarah selepas solat, dah solat dah tiba-tiba keluar darah, maka hal itu pun tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana jenazah dah lepas 3 rukun tadi. Mandi, kafan dan telah lepas rukun yang solat tadi. Sebab syarat dia mesti solat tu dalam keadaan bersih dan suci. Dah solat dah selesai dah. Maka hanya tunggu ke bumi. Keluar darah, keluar najis. Tak ada masalah. Terus ke bumi saja jenazah. Ya, kena faham situ ya. Baik. Kalau tengah solat, tak ada masalah. Saya kata tadi, tak ada masalah. Hanya perlu lap setelah selesai solat jenazah tadi. Baik. Soalan yang seterusnya. Kalau niat dalam bahasa Melayu boleh ke? Niat. Kalau niat tu dalam hatilah. Boleh. Saja aku solat ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Boleh, tak ada masalah. Kan? Jangan kita pula niat kuat-kuat kan. Macam kita dekat kindergarten. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini fardu kifayah 4 takbir mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Somput kita nak habiskan perkataan tu kan. Dalam hatilah. Niat tu sekali imbas saja ya. Baik, kita kena fikir kat situ saja. Ada soalan lagi nanti boleh kemukakan. Saya baca saja daripada Facebook ni nanti. Baik. Kemudian kita baca yang seterusnya. Jenazah pernah hidup sebelumnya. Apa persoalan ni pula? Bagaimana solat jenazah yang pernah hidup sebelumnya? Memanglah. Kalau solat jenazah, mestilah jenazah tu perlu hidup. Persoalan dia apa ni? Jenazah yang hendak disolatkan, mestilah seorang yang diketahui pernah hidup sebelum disolatkan. Ini kes dia lebih kurang macam baby lah. Ya? Oleh itu, tidak wajib disolatkan ke atas janin yang tidak berbentuk atau bernyawa, yakni tak ada tanda-tanda hidup ketika dilahirkan atau keguguran. Maknanya, dalam perut emak yang bersalin, yang mengandung anak dalam perut 5 bulan tiba-tiba gugur. Gugur tu maknanya dia meninggal dalam perut lah, kan? Maka tak wajib solat jenazah. Hanya perlu bersihkan janin tu, kafankan dan kebumikan. Solat tak wajib, ya. Baik. Hanya apabila sudah nyata berbentuk manusia, janin wajib dimandi, dikafan dan dikebumikan, tidak wajib disolatkan. Kalau janin tu dah umur 6 bulan dah nampak dah seketul baby yang tu kan. Tapi dia meninggal dalam perut. Tak wajib solat juga. Mandi, kafan dan solat. Apabila semasa keguguran, bayi tersebut ada tanda-tanda hidup walaupun sebentar seperti bersuara, bergerak atau menangis, maka perlu dimandi, dikafan dan disolatkan jenazahnya. Dia gugur ke rumah, keluar seketul macam tu 6 bulan. Nampak tangan dia bergerak sikit. Wajib solat jenazah. Faham ya? Walaupun 6 bulan. Wang Iman 5 bulan sekalipun, gugur, gerak sikit di badan dia, menggeletik kan. Wajib solat jenazah ya. Maka dalam hal ini macam mana kita nak tahu? Macam nak tahu dia ni mati ke tidak kan? Kita ambil jalan tengah lah. Kalau seandainya dia janin, kita kurang pasti dia ni hidup atau tidak, maka solatlah jenazah dia. Ya. Kalau
jenazah tu betul hidup, yakni janin tu hidup waktu dia lahirkan, kemudian dia mati, maka terangkatlah rukun kita. Tapi kalau seandainya memang dia dah mati dalam perut, tapi kita tak pasti dia hidup atau tidak waktu dia lahirkan, maka anggaplah itu sebagai pahala sunat bagi kita. Ya, mudah saja Islam ni. Baik, ada soalan? Tak ada lagi? Baik, kalau ada soalan nanti boleh bacakan. Terusnya, masbuk dalam solat jenazah. Ada juga masbuk ni. Masbuk ni macam mana? Masbuk ni ialah orang yang baru masuk. Makmum yang masuk lewat ketika imam. Okey, sekejap ya. Saya nak tengok. Okay. Baik. Makmum yang masuk lewat ketika imam sudah melakukan takbir sekali atau lebih daripada sekali takbir. Makmum perlu bertakbir dan terus membaca Al-Fatihah walaupun ketika itu imam bukan dalam takbir pertama. Imam dah takbir pertama dah. Allahu Akbar. Dah baca Al-Fatihah dah. Allahu Akbar. Dah baca selawat dah. Allahu Akbar. Tengah baca doa ke atas mayat dalam takbir ketiga. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kita baru datang. Nak angkat takbir pertama. Masuk Allahu Akbar, tak boleh ikut imam baca Allahumma ghafir lahu. Kita baru takbir pertama, imam dah takbir ketiga. Maka kita kena ikut rukun. Bacalah Fatihah dulu. Sempurnakan rukun kita, ya. Ya. Apabila imam memulakan takbir berikutnya sedangkan makmum belum sempat baca Al-Fatihah, maka makmum perlu ikut imam mengangkat takbir dan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Maknanya kalau kita ni masuk lambat, imam dah takbir pertama, imam pun baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Allahu Akbar. Imam dah takbir kedua. Kita baru ihdinas siratal mustaqim. Imam dah takbir kedua dah. Kita ikut saja imam Allahu Akbar. Ya, faham ya? Bermakna tadi yang pertama tadi, kalau imam tu tengah baca Allahumma ghafir lahu, kita baru nak baca Al-Fatihah, maka kita baca Al-Fatihah dulu. Takbir pertama kan. Tapi dalam situasi yang kedua, imam dah angkat takbir lebih awal, kita masuk lewat sedikit tapi masih dalam takbir yang pertama. Imam dah takbir kedua, kita ikut saja walaupun Al-Fatihah belum sempat habis dibaca, ya. Dan apabila imam selesai dan memberi salam, makmum masbuk tadi perlu tambah bilangan takbir dan bacaan-bacaannya. Kita tambahlah. Tambah macam mana? Kalau misalnya kata bacaan dia baru takbir yang kedua, imam dah salam, dia kena tambah takbir yang seterusnya 3 dan keempat, ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, suara tak kuat. Ya ke tak kuat? Dah okey dah. Ya, dah okey. Baik. Yang seterusnya, bilakah waktu solat jenazah? Waktu solat jenazah bila? Diharuskan solat jenazah pada semua waktu kerana solat ini adalah solat yang mempunyai asbab. Sebab. Boleh tak solat jenazah waktu senja? Boleh. Lepas asar? Boleh. Lepas subuh? Boleh. Tengah hari? Boleh. Time raya? Boleh. Bila-bila masa pun boleh dah. Kan? Maknanya tidak ada ketetapan waktu, ya. Mana-mana pun boleh. Sebab dia ada sebab. Dia berbeza dengan solat-solat yang lain. Contohnya tidak ada solat sunat selepas asar. Maknanya solat sunat ba'diyah asar tidak ada. Tidak ada solat subuh. Solat sunat selepas subuh. Ba'diyah subuh tak ada. Maknanya katanya itu solat-solat yang ataupun sunat yang lain. Namun, solat yang mempunyai asbab, yang mempunyai kewajipan ke atasnya, contohnya solat jenazah, maka boleh solatkan anytime, anyway, any place. Maksudnya begitu dah. Baik. Hukum wanita solat jenazah. Apakah hukum dia solat jenazah ni? Baik, solat jenazah bagi wanita hukumnya harus. Harus. Tapi tidak memadai, yakni tidak gugur kefarduan. Apabila hanya orang perempuan yang melakukannya, sedangkan terdapat orang lelaki ketika itu. Maknanya, kalau ada orang lelaki yang lain, tapi semuanya pemalih nak solat jenazah, orang perempuan pula rajin kan. Biarlah, orang lelaki tak nak solat, biarlah, kita lah solat kan. Ramai, ramai. Tak apa, dia dianggap jenazah itu belum solat jenazah lagi. Faham tak? Sebab kerana kefarduan solat jenazah itu hanyalah pada lelaki. Sekiranya lelaki betul-betul tak ada, kampung tu tak ada lelaki dah. Perempuan ni ada semua kan. Itu lain cerita dia. Tak apa. Tapi kalau ada orang lelaki lain, orang perempuan yang ke depan, maka belum terangkat lagi dia punya kefarduan tadi. Baik. Okey. Saya buka satu lagi persoalan. Saya baca satu persoalan lagi.
Solat jenazah setelah mayat dikebumikan. Adakah boleh solat jenazah setelah jenazah dikebumikan? Apabila jenazah sudah dikebumikan, sedangkan jenazah belum disolatkan lagi, maka harus disolatkannya di atas kubur. Kita dah kebumi jenazah ni. Kenapa? Belum solat lagi lah mayat ni. Astaghfirullahalazim. Macam mana ni? Dah letak nisan dah kat atas ni, batu nisan. Tak payahlah gali balik kubur tu. Solat je lah dekat tepi kuburnya. Solat jenazah tepi kuburnya. Akan tetapi, apabila jenazah yang belum disolatkan itu sudah dimasukkan ke dalam kubur, tetapi belum ditimbus lagi, maka perlu dikeluarkan jenazah dan disolatkan. Perlu disolatkan. Maknanya, kalau dia baru letak papan lahat, belum kamus banyak lagi, maka boleh kita solatkan jenazahnya, angkat jenazah tu keluar. Ya, tu kan rukun dia. Baik, kita ada sikit masa lagi. Saya nak habis 3:30. Tak ada soalan lagi ya. Okey, baik. Seterusnya, kita ambil satu lagi persoalan. Solat jenazah gaib. Ni kadang-kadang ada juga bertanya macam mana solat jenazah gaib. Solat jenazah gaib ialah solat ke atas jenazah yang tidak ditemui atau jauh tempatnya serta sukar untuk pergi ke sana. Dia ada dua sebab. Pertama, tidak ditemui. Tidak ditemui maksudnya macam mana? Tidak ditemui itu maksudnya ialah kita ni tak tahu dia dah meninggal dah. Tahu-tahu dah meninggal. Dah ke bumi dah. Kita tak jumpa dia. Yang kedua, tempatnya sukar untuk pergi ke sana, jauh. COVID-19, PKP. Dia meninggal kat Kelantan, kita kat KL. Nak jalan balik tak boleh sebab kita bukan keluarga dia. Maka boleh solat jenazah gaib. Ya? Solat jenazah gaib dilakukan sama seperti solat jenazah biasa. Kaifiat dia, rukun dia sama saja macam solat jenazah biasa. Bezanya ialah jenazah tak ada di depan kita. Kita menghadap kiblat, niatkan dalam hati nak solat jenazah gaib. Sahaja aku solat ke atas jenazah, tipulan bin pulan, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Begitu saja. Ya? Tipulan bin pulan ni kita gantikan kepada nama arwah tadi. Menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i seperti Imam An-Nawawi, jika mayat sudah dikebumikan dan seseorang itu masih belum melakukan solat jenazah ke atas mayat tersebut, maka sunat baginya melakukan solat jenazah gaib untuk mayat tersebut. Contohnya, jenazah dah siap solat dah. Kemudian dah siap ke bumi. Kita lambat sampai. Kita nak solat jenazah gaib juga. Boleh. Hukumnya sunat. Dapat pahala. 1 qirat, insya-Allah. Buatlah. Jangan lepaskan peluang, ya. Tapi adalah makruh jika dilakukan solat jenazah gaib itu di atas kubur. Melainkan jika kubur itu adalah kubur para nabi dan orang yang mati syahid dalam peperangan. Ini hukum dia makruh kalau kita sahaja nak solat tepi kubur. Boleh je kita balik rumah, solat kat rumah kan? Boleh. Ya. Tapi kalau jenazah tu baru ke bumi dalam masa 3 hari ke kan, kita datang solat jenazah dia. Boleh, tak ada masalah. Ya, tu tempoh perkabungan. Tak ada masalah, boleh. Tapi kalaulah dah sebulan dah kita baru masuk, ini tak digalakkan. Melainkan kubur para nabi dan juga orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Ya. Ini ada penjelasan lain lagi. Ibnu Qadamah, ulama mazhab Hanbali, mengatakan hukumnya adalah harus melakukan solat jenazah yang gaib di atas kubur mayat tersebut. Ibnu Qadamah kata, mazhab Hanbali kata, hukumnya harus. Bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melaporkan, pada satu hari Nabi Muhammad SAW berhenti pada sebuah kubur. Lalu para sahabat menyusun saf di belakang baginda dan mereka menunaikan solat jenazah gaib untuk mayat dalam kubur tersebut. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kat sini kita bagi tahu bahawa hukumnya juga boleh diharuskan. Mengikut pandangan mazhab Hanbali. Boleh tak kita nak solat jenazah gaib yang dah meninggal lama 3 tahun? Tak boleh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sebulan sahaja. Contoh, kita tak tahu si fulan dah mati. Tahu. Balik kampung, dah meninggal dah. Bila? Dah 3 minggu dah ke bumi. Allah, sedihnya. Kita nak solat jenazah gaib? Boleh. Apa dalilnya? Pernah ketika Rasulullah SAW musafir keluar rumah, ketika baginda balik ke rumah, pergi ke masjidnya, Nabi SAW perasan salah seorang ataupun satu orang wanita yang sering menyapu di luar masjidnya tidak ada kat situ. Nabi pun mencari-cari mana pergi wanita ni yang selalu sapu ni. Dan wanita ni tak dikenali pun. Bagi sahabat, dia ni wanita yang biasa saja. Tapi Nabi menghargai dia. Mana dia ni? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia dah meninggal dah pun.
Bila? Bulan lepas kami dah ke bumi jenazah dia. Kata Nabi SAW, mana kuburnya? Aku nak pergi ziarahnya. Nabi pun ditunjukkan kuburnya dan Nabi solat di atas ataupun di tepi kuburnya itu. Maknanya kat sini bahawa boleh solat jenazah di tepi kubur. Dalilnya Nabi SAW pernah buat dan tempohnya bila? Dalam tempoh 1 bulan. Ini yang telah dikatakan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita boleh solat jenazah 1 bulan dari tempoh pengebumian dia. 1 bulan ya. Lebih daripada tu tidaklah disyaratkan atau tidaklah diwajibkan. Bahkan bukan sunat pun ya, maka tinggalkan. Boleh buat apa je? Doa sajalah padanya. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosanya dan menerima segala amalannya. Wallahu a'lam bisawab. Kalau tidak ada soalan lagi, tuan-tuan, banyak lagi persoalan-persoalan tentang solat jenazah dan lain-lain ada di dalam buku ini. Boleh dapatkan pengurusan jenazah mudah sahaja yang mana disusun oleh saya sendiri, terbitan Nur Fatah Publication. Memang saya tak letak kat mana-mana bookstore ke apa-apa ke, tak ada. Kita jual online saja. Nak tahu lebih lanjut, tengok Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia ataupun boleh tengok dalam komen, ruangan komen tu ada tentang buku ini ya. Nak dapatkan secara belian atas talian Shopee pun boleh ya. Sekadar itu daripada saya, perkongsian kita bicara fiqh pada petang ini. Kemudian Allah Taala merahmati pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Minta ampun, minta maaf sebarang keterlanjuran dan kata-kata dah masih ambil. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.